ada di banyak negara. Afrika, Singapura sekarang, dan dulu Afrika, negara Arab pun ada. Manusia ni tuan-tuan, bila dia hidup dalam sebuah negara yang maju, kemudian dia kejar dunia, dia stres. Sebab tu sekarang orang mula buat seminar stres. Dia tertekan, kadar tertekan dia tu tinggi. Bila dia balik, dia tertekan, dia marah. Sebab tu cakap dengan anak dia suara tinggi. "Oi, hang tak dengar ke?" Anak dia duduk depan dia. Quran kata waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Tak ada sebab jangan angkat suara. Orang berucap Rasulullah bila ceramah dia dah angkat suara. Tapi sembang biasa, anak duduk depan, angkatnya kuat. Sedangkan Luqman berpesan pada anaknya, salah satu, jangan angkat suara, cakap dengan kadar keperluannya. Tapi bila dia stres, dia balik tengking anak dia, tengking isteri dia, tak tahu nak buat apa. Rokok, perkara haram tu, diisap dah berapa batang dah, habis sembuh, keluar pergi di kedai, sandar dia. Kalau pergi ke dunia barat, dia suruh pergi je, pakar-pakar motivasi dia, pergi ke padang, kau jerit kau kuat, jerit kau kuat, hilang dia kata. Rakyat Singapura lebih kurang cerita dia macam tu. Bila ada majlis zikir kuat, la ilaha illallah, rasa puas dah. Walaupun kadang sebenarnya kalau dia zikir seorang tak nangis pun, la ilaha illallah, dia tak nangis. Tapi kerana lagu tu, Al-Quran kata ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, serulah Tuhan kamu dalam keadaan merendahkan suara, merendahkan hati diri, tawaduk, dan dalam keadaan suara yang rendah. Ini jerit-jerit dia. Lalu dia rasa puas. Besok dia pergi, bila dia puas, dia pergi kepada toke-toke zikir. Di Afrika, rakyat Afrika miskin, tulang boleh buat gitar, boleh kira berapa tulang dah. Masuk majlis zikir, Tok Syekh cerita hari ini semua tuan-tuan, dunia, harta benda dunia, duit dunia, kereta dunia, kita kena banyak ingat ke akhirat. Ambil dunia sikit-sikit saja, jangan banyak-banyak. Masya Allah, perasaan mereka, semua duit diberikan kepada tekong-tekong zikir, kepala-kepala tarekat. Di Afrika semua syekh-syekh tarikat, kursi emas rumah mereka, kereta mewah. Hak mari Malaysia itu Nazim, Syekh Nazim tu, Rolls Royce dia berapa biji tuan-tuan? Semua kereta mewah, bukan berpuluhan biji. Pengikut dia, ini semua dunia. Duit untuk tambah dunia bagi kat syekh. Itulah yang berlaku di Afrika. Itulah yang berlaku di negeri Arab. Sebab kebanyakan toke-toke zikir tarekat ni semua helikopter pun ada. Hak mana kaki zikir ni habis duit semua, bubuh ke syekh, ini semua dunia. Tok Syekh bila pegang duit, dia tak nampak dunia, nampak akhirat. Kita pegang duit, nampak dunia. Singapura hal yang sama berlaku. Syekh-syekh tarikat sekarang orang yang kerja biasa. Dulu barangkali kerja pasang elektrik dia, ataupun barangkali kerja sebagai apa-apa je tertentu, biasa-biasa je, technician lah, apalah. Kemudian suara sedap sikit, try zikir di rumah nampak sedap, mula ajak kawan-kawan buka majlis zikir. Sekarang semua millionaire. Saya sebut ni sebab ada geng-geng tarikat tanya saya. Tapi saya Ustaz serabut. Bila saya pergi majlis zikir, saya balik tenang sikit.
Saya tanya lepas tu serabut balik dah. Lepas tu esok serabut balik dah. Masalah tu teringat balik dah. Kata ia bukan selesai. Kalau kau bangun berdoa pada Allah, bertahajud kepadanya, sujud kepadanya, merayu dan merintih dalam kesepian malam kepadanya, ia akan menyelesaikan masalah. Tapi kau pergi jerit dengan cara yang dia tak suruh, kau panggilnya dengan nama yang keras, itu tidak diajar oleh dia dan tidak diajar oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya nak cerita tuan-tuan, orang ni selalu dia judge sesuatu benda, dia hukum suatu benda berdasarkan apa yang dia rasa semata, tanpa rujuk pada hukum. Dia evaluate satu benda, dia nilai satu benda baik ataupun tidak dengan apa yang dia rasa, bukan dengan hukum. Sedangkan dalam hayat kita, kita kata sesuatu itu hendaklah dirujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang dikutip, telah ditulis, difardukan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Datangnya agama supaya merasakan kita mempunyai hubungan antara orang hari ini dan orang yang sebelum kita. Nabi sebelum kita, seperti mana kita wajib, Nabi pun wajib. Seperti mana Nabi dan sahabat wajib, telah diwajibkan orang sebelum Nabi. Maka kita tak boleh merasai kita seorang-seorang berjuang. Kita tak boleh rasai kita saja yang Islam. Kita sentiasa rasai betapa perjuangan kita, betapa Islam yang kita bawa adalah silsilah sambungan, mata rantai daripada perjuangan yang telah didahului oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan telah didahului oleh para anbiya sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala hadiah kepada Nabi Isra dan Mi'raj, supaya baginda melihat apa yang berlaku, melihat nabi-nabi yang lain, supaya baginda tak merasai baginda saja yang ditimpa kesusahan perjuangan,